Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kini bersama dengan saya Hani Hamid, kami bawakan pada anda langsung terus sekali lagi dari Presin 4 Putrajaya, di mana seperti mana kita semaklum pada hari ini bermulanya Festival Bunga dan Taman Putrajaya Floria 2014. Yang mana tapak baru Floria Putrajaya di Presin 4 ini ditransformasikan menjadi hamparan bunga terbesar selama 9 hari bagi penganjuran Floria 2014 yang tentunya sudah pun menjadi acara ikonik bagi negara. Dan anda bersama dengan saya Hani Hamid terus sampai ke majlis pelancaran nanti, yang mana pada ketika ini tetamu-tetamu kehormat dan juga para undangan sudah pun berada di kemah utama bagi melihat sendiri dan juga menyaksikan majlis pelancaran yang akan disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Mutasimu Billahi Muhibbuddin Tunku Alhaj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, dan turut berangkat ke majlis Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Haminah. Dan buat seketika sebentar nanti antara tarikan yang ada di sini adalah tentunya Taman Inovasi. Jadi untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut tentang Taman Inovasi ini, kita akan bawakan perbualannya sebentar saja lagi. Baik, dan untuk makluman sebenarnya sekarang ni Hani berada di sekitar Taman Diraja, di mana Taman Diraja ini berkonsepkan pengaruh tropika dan juga Kesultanan Melayu. Taman Diraja yang dibina dengan mengambil tema Floria 2014 ini, iaitu pesona warna, merupakan antara tarikan utama Festival Bunga dan Taman pada tahun ini. Jadi anda boleh lihat di belakang ini memang indah sekali keadaan dan juga latar belakangnya dengan pesona warna dan bersesuaian dengan tema, di mana Taman Diraja ini dijangka mempesonakan dengan keceriaan warna-warnanya di samping menggabungkan ciri-ciri dan juga unsur-unsur berdasarkan Istana Diraja Selangor dan juga termasuk Istana Kayangan, Istana Alam Shah, Istana Darul Ihsan dan juga Istana Jogra. Dan elemen-elemen ini memberi inspirasi untuk rekaan sebuah taman yang dijangka mengkagumkan dan juga memuka pengunjung dengan persembahan visual bercirikan unsur-unsur unik Taman Diraja Selangor. Dan sekiranya anda datang ke Floria Putrajaya, ini salah satu daripada taman yang boleh anda kunjungi untuk melihat sendiri keindahannya. Dan kita bercakap juga tentang salah satu daripada taman dan juga tarikan di sini, itu Taman Inovasi. Jadi untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang Taman Inovasi ini, kita bersama dengan Cik Jamal Nasir Ali yang merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Bandar Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi pada semua. Cik Jamal, nampaknya kita sudah pun berada di harinya, sudah pun tiba Floria Putrajaya. Jadi pastinya banyak yang dijangkakan oleh para pengunjung nanti, tentunya untuk melihat perbezaan yang ada pada tahun ini. Jadi kalau kita boleh kongsikan bersama dengan para penonton, apa antara kelainan sebelum kita nak menyentuh tentang Taman Inovasi yang diterajui oleh Cik Jamal sendiri? Terlebih dulu saya ucap terima kasih kerana ramai-ramai datang pada hari ini. Untuk makluman, kita ada 97 taman semuanya, termasuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan juga designers garden, termasuk 4 garden yang ataupun taman, iaitu Taman PPJ, iaitu Taman Diraja, Taman Inovasi dan Taman Hanging Garden. Dan juga disertai oleh peserta-peserta awam, iaitu sektor swasta, iaitu 20 orang. Jadi kontraktor-kontraktor pembersihan, termasuk Alam Fora, termasuk kontraktor dan juga Putrajaya Holding, pemaju utama kita. Kita sebagai pembantu Putrajaya, kita mengalu-alukan semua datang ke tapak kekal, kerana inilah satu usaha yang baik supaya kita boleh berterusan daripada kita berpindah handah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itulah dia sebenarnya tujuannya, yang mana kalau sebelum ini dilangsungkan di Presin 2 dan sekarang ini dibawa pula ke tapak baru di Presin 4, makanya adalah untuk tujuan bagi ia dikekalkan di sini bagi manfaat para pelancong dari dalam dan juga luar negara. Okey, kita nak pergi ke Taman Inovasi. Apa yang ada di Taman Inovasi dan apa juga kelainan yang ditonjolkan untuk kali ini? Untuk makluman, ini Taman Inovasi adalah kali kedua diberi peluang pada jurutera arkitek untuk mereka menerapkan elemen-elemen teknologi dalam taman berdasarkan tema tahun ini, Taman Bunga Begonia. Jadi Taman Inovasi adalah berterapkan teknologi hijau selaras dengan Putrajaya Green City 2025 yang kita plan strategi kita supaya menerapkan elemen-elemen hijau dalam bangunan, taman dan semua reka bentuk, termasuk tasik kita yang bersih yang untuk berenang dan juga semua hal kita terapkan. Jadi komponen-komponen utama termasuklah urban farming ataupun kebun komuniti yang kita cuba terapkan, yang menggunakan elemen-elemen teknologi LED dan juga dikuasakan oleh solar panel. Kita ada dua urban farming tu, satu tertutup, satu terbuka.
Satu lagi konsep container sustainable atau memampan. Lepas tu pembersihan air. Itu juga dengan vertical farming ataupun vertical wall, vibro farming. Dan juga elemen-elemen LED yang terterapkan semua konsep dalam taman tersebut. Pada tahun lepas saya filter air tasik tu untuk minuman. Ramai tidak tahu saya filterkan air tasik tu untuk minuman. Safe. According to WHO standard. Jadi tahun ni ada 6 elemen saya terapkan dalam Taman Inovasi. InsyaAllah kita akan menuju kepada Putrajaya Green City 2025. Ini dengan berkat bukan usaha saya seorang. Ini kawan-kawan saya, arkitek dan juga partner kita dalam teknologi. Selaras dengan semua exhibition yang saya sertai di seluruh dunia. Saya cuba terapkan di Putrajaya. Kita ambil contoh orang, kita terapkan sebagai satu showcase ataupun contoh kepada semua pemaju dan juga PBT yang boleh diterapkan kepada semua bandar di Malaysia. Ya. Apa lagi yang dan juga kita terapkan elemen sustainable concept, iaitu 3R, recycling, solid waste. Sebenarnya saya ni melaksanakan solid waste di Putrajaya. Jadi pada bulan April saya dipindahkan kepada Jabatan Pembangunan Bandar atau Jabatan Kejuruteraan dan Fasiliti, yang mana kami mengambil alih kuartus ataupun apartmen kerajaan daripada pihak bahagian pengurusan tanah secara berperingkat dan JKR, supaya kita boleh membuat satu penyelenggaraan yang menyuruh comprehensive maintenance di samping menjaga semua elemen-elemen bangunan, infrastruktur dan juga sebagainya. Semua ni adalah kita akan terapkan teknologi-teknologi ini di Putrajaya. Ini satu contoh bagi orang awam dan penduduk. Jadi di ada benda-benda yang kita akan cuba ketengahkan. Baik, itu dia antara keistimewaan untuk Taman Inovasi yang diterajui oleh Encik Jamal, di mana pada ketika ini juga kita bercakap tentang bunga begini yang telah disebutkan tadi yang dipilih sebagai bunga tema Floria Putrajaya 2014. Dan untuk makluman, pada ketika ini sudah pun berangkat tiba di tapak perasmian ialah Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Amutasim Billahi Muhyiddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah, dan Suri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah. Dan seterusnya diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan bin Tengku Mansur, Menteri Wilayah Persekutuan dan juga Dif-Dih Kehormat. Dan kita akan dengarkan juga sebentar lagi dan tentunya penyempurnaan upacara Majlis Perasmian Floria Putrajaya 2014 oleh Seri Paduka Baginda Tuanku dan persembahan cenderamata, dan seterusnya Tuanku akan berangkat untuk melawat pameran Floria Putrajaya 2014. Dan sama-sama juga kita ikuti majlis perasmian yang akan dilangsungkan satu persatu. Jadi apa kata seketika ini kita berikan tumpuan ke pentas utama dan sekitar lokasi tapak perasmian. Seperti mana yang Hani maklumkan dan kita sebut sebentar tadi, di mana bunga begonia telah dipilih sebagai bunga tema Floria Putrajaya 2014, di mana bunga ini dinamakan sempena nama seorang ahli botani Perancis dan Governor Perancis Kanada, iaitu Michael Began. Kita berikan tumpuan ke pentas utama untuk persembahan selamat datang.
Itu dia tadi kita saksikan persembahan tarian pembukaan oleh artis tanah Istana Budaya yang kita dapat saksikan sebentar tadi. Dan sementara kita juga menantikan titah ucapan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sebentar nanti. Dan perkata sama-sama kita ikuti perbualan bersama dengan Presiden Perbadanan Putrajaya Tan Sri Datuk Sri Dr. Asih Haji Cik Mat sebentar nanti bersama dengan Rakan Tugas Siti Syatuh yang berada di lokasi. Tapi buat seketika ini, apa kata sama-sama kita meninjau kembali apa yang berada di sekitar kawasan sini yang bunga dan taman yang dinanti-nantikan di Malaysia ini pastinya kembali menemui anda pada tahun ini dengan menghidangkan pelbagai jenis flora yang berwarna-warni dan juga menarik di luar imajinasi anda. Dan kita tahu bahawasanya penganjuran Floria Putrajaya ini sentiasa memberi satu kejutan yang menakjubkan dengan pelbagai perhiasan dan juga bunga-bungaan yang luar biasa penampilannya, dan sebelum ini yang tidak pernah kita temui. Pastinya kerana di sinilah waktu dan ketikanya kita melihat segala flora dan fauna dan tentunya bunga-bungaan yang bukan saja dari sini di Malaysia tetapi juga dari luar negara dengan pelbagai konsep-konsep yang menarik seperti taman-taman yang ada di Floria Putrajaya ini. Dan seperti mana yang Hani maklumkan tadi, kita sempat juga ingin bawakan kepada anda pada waktu ini temu bual secara langsung bersama dengan Isyatoh dan juga Tan Sri Datuk Sri Dr. Asih Haji Cik Mat, Presiden Perbadanan Putrajaya. Jadi Isya, silakan. Hani, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Isya tu. Kalau Hani di sana, saya di sini memanglah seronok sebenarnya. Memang cukup mempersonakan. Sesuai dengan temanya, pesona. Kali ini ditampilkan sekali lagi festival Taman Bunga yang terbesar di Malaysia. Dan kita nak bercerita kali ini, katanya ada sedikit perubahan dan juga perbezaan. Nak tahu lebih lanjut bersama saya. Assalamualaikum Tan Sri. Selamat pagi. Selamat pagi. Tan Sri, syabas tahniah di atas penganjuran kali ini. Nampaknya setiap tahun ada saja kelainan. Kali ini ditampilkan lain pula. Sebab apa sekarang ni kita dah ada tapak sendiri. Mungkin Tan Sri boleh cerita lebih lanjut? Dulu tu tapaknya menumpang tanah kepunyaan syarikat Putrajaya Holding. Yang di sini itu adalah tapak kekal seluas 29 ekar. Dan sampai bila-bila besok Floria ni ada di sini tiap-tiap tahun. Wow. Jadi dan ini Floria ni juga kita akan adakan sampai bila-bila. Sampai bila, kalau saya tak ada sini pun orang lain ganti saya ke. Kita harap akan datang, akan terus meneruskan Floria ni di sini. Supaya Floria ini setanding dengan jenama taman-taman ataupun pameran bunga antarabangsa yang hebat-hebat yang lain seperti Chelsea Flower Show, Coggenhof di Melbourne dan sebagainya. Dan saya yakin warga Putrajaya masih lagi memerlukan perkhidmatan daripada Tan Sri, ya. Sebab apa, banyak kemajuan yang telah pun Tan Sri lakukan. Syabas tahniah sekali lagi. Dan kita melihat kepada tema kali ini, selain daripada pesona dan bunga yang dibawakan, mungkin boleh cerita sikit Tan Sri. Begonia, nama Melayunya tak berapa sedap sikit, asam batu. Jadi bunga ni asalnya daripada tropika tapi cukup masyhur di negara-negara sejuk seperti Spanyol, France dan sebagainya. Jadi apabila kita siasat lebih lanjut, rupanya begonia ni banyak jenis yang kita adakan pamerkan kat sini, ada 60 jenisnya. Dan mungkin dari sini juga kita boleh kembangkan tema bunga ni. Dan apabila kita menamakan tema ni dengan bunga begonia ni, sekarang ni bunga ni dah tak ada lagi dalam pasaran. Jadi faham sajalah, maknanya cukup tinggi permintaan dan orang yang membekal tak ada, dan mungkin harganya pun akan naik. Dan kita kira di tempat ini juga akan menjadi tempat pasaran bunga dalam negara kita. Jadi siapa nak beli bunga akan boleh datang ke Putrajaya dan tak perlu lagi cari di tempat-tempat yang lain yang juga terkenal tapi tersorok di mana-mana. Ya. So pastinya ada faedah untuk rakyat dan juga penduduk tempatan di sini, ya. Ya, kita nak menggalakkan juga penduduk Putrajaya supaya menanam bunga. Kita mungkin bagi benih bunga kepada mereka. Lepas bunga tu dah besar sikit, dah nak bunga, kita beli balik. Jadi kita akan letakkan bunga tu di sini dan juga kita akan letakkan bunga-bunga tersebut di tempat-tempat yang biasa kita letak di Putrajaya ni. Jadi akan ada
satu revolusi bunga di Putrajaya, dalam mana industri bunga akan bermula di sini. Okey. Baik, yang pastinya untuk tahun melawat Malaysia 2014 masih lagi berjalan. Saya kira inilah salah satu daripada acara yang dinantikan di seluruh dunia untuk menyaksikan pelbagai jenis spesies bunga yang berwarna-warni. Jadi harapan Tan Sri sendiri terhadap Floria 2014? Harapan saya yang pertama sekali nak menjemput semua warga negara Malaysia datang ke Putrajaya dalam tempoh ini, dan kita juga berharap kita membantu negara dalam tahun ini sempurna dengan tahun melawat Malaysia, supaya ramai pelancong asing datang ke Putrajaya. Kalau tidak tu dia lazim tengok masjid aja. Semoga dalam tempoh 10 hari ini mereka akan datang ke Floria ini, dan kita harap jugalah supaya Floria ini akan berterus-terusan ditambah-tambah baikkan dari tahun ke setahun, dan akan menjadi satu jenama Putrajaya dan jenama Malaysia. Dalam pada itu juga kita ingin memulakan industri bunga di Putrajaya ini bermula di sini, dalam mana Perbadan Putrajaya melalui syarikat yang telah ditubuhkannya yang mengendalikan Floria ini akan melakukan sesuatu yang terbaik, mengkomersialkan aktiviti bunga di Putrajaya, dan siapa nak tengok contoh-contoh bunga ada di tempat ini. Ya, saya dan Hani akan melawat seluruh presiden tempat ni. Baik, terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami. Baik, ini ada sedikit sebanyak yang dapat saya bawakan dari sini. Yang pastinya kalau kita dah sibuk di kota metropolitan, ya, sibuk berurusan kerja dan sebagainya, apa kata anda datang ramai hujung minggu ini di Presiden 4 Putrajaya untuk melihat sedikit keindahan bunga-bungaan. Jadi Hani, kita terus saja bersama anda. Silakan. Baik, terima kasih Isha. Itu dia temu bual bersama dengan Presiden PPJ Tan Sri Datuk Sri Dr. Azli Haji Cik Mat yang juga turut menyebut berkenaan dengan beberapa perkara, antaranya penyertaan 37 peserta antarabangsa daripada 22 buah negara kali ini, yang jelas terbukti bahawa Floria Putrajaya kini mendapat sambutan daripada para profesional di bidang lanskap dan juga hortikultur. Mendapat recognition sebegini adalah satu daripada hasil yang diusahakan oleh pihak pengurusan Floria untuk meletakkan Putrajaya setanding dengan festival bunga dan taman antarabangsa yang lain seperti Chelsea Flower Show. Dan tambahan pula, ada pelbagai pertandingan dilangsungkan seperti mana tahun-tahun yang sebelum ini untuk menarik lebih banyak lagi penyertaan, dan antara yang terkini ialah pertandingan pokok orkid yang diperkenalkan bagi memberi penganugerahan dan juga pengiktirafan kepada pokok-pokok hybrid orkid yang terbaik dengan bentuk, warna dan bunga dari generasi yang terbaik di Malaysia dan rantau Asia, dan menawarkan juga piala rebutan Floria Putrajaya Cup. Jadi untuk kita mengetahui juga bagaimana agaknya penjurian itu dilakukan, apa kata kita saksikan temu bual rakaman awal bersama dengan para juri kita. Keunikan Floria 2014 kalau dilihat secara keseluruhan, pembabitan pelbagai pihak dalam menjayakan Floria pada tahun ini, pelibatan pihak-pihak swasta, pelibatan mereka-mereka di peringkat antarabangsa menggabung tenaga menjayakan pameran-pameran taman yang dapat dinikmati oleh pengunjung pada tahun ini. Kita juga melihat dari segi peningkatan kualiti pameran ini, dan ini mungkin dapat dicapai setelah kita memperketatkan kriteria-kriteria bagi memastikan penyertaan tahun ini menepati sasaran yang kita hajati, iaitu untuk memantapkan penjenamaan Floria ke arah membawa Floria ke peringkat antarabangsa. Pertandingan ni kita ada 50 classes lah. So kira dari segi jenis tu mungkin 200 jenis ada. Jenis ya. Dan dari segi spesies je mungkin dalam 2 atau 300 spesies yang berbeza lah yang ada pada pertandingan kali ni lah. Mungkin adalah satu jenis tumbuhan yang ramai orang suka kan, sebab dia sangat unik. Dia berbagai jenis, berbagai warna, berbagai bentuk, dan bunganya ada yang boleh tahan sampai 6 bulan ya. So ada yang tahan cuma setengah hari, tapi dia bervariasi lah.
ada berbagai-bagai jenis orkid. Terlalu banyaklah. Dari segi penjurian menarik sebab untuk kali pertamanya kita buat sekarang ni untuk Putrajaya, kita ada bagi something yang kita namakan sebagai award judging. Award judging ni kita bagi anugerah kepada pokok-pokok yang mempunyai nilai-nilai yang sangat special lah. Kita kata nilai-nilai yang special. Maksudnya dari segi bentuk dia, dari segi warna dia, jadi bila kita bagi award, pokok tu akan jadi lebih mahal lagi. Dan kita gunakan untuk pembiakan dari segi kacukan dan sebagainya lah. So yang ini lama dah kita tak buat di Malaysia. So kita nak mula buat award judging ni sebab satu dunia buat award judging. Kita baru nak start balik lah. Award judging ni akan merekodkan semua bakar-bakar yang dapat anugerah nanti, award. Dan daripada bakar tu lah kita akan buat lagi kacukan-kacukan orkid untuk menaikkan lagi dia punya mutu lah, bunga-bunga orkid ni. Di Malaysia ni memang dari segi warna, memang semua warna kita ada. Dari segi saiz bunganya selalunya daripada negara-negara yang iklim sejuk. Sebab bila iklim sejuk ni dia bunga akan lebih besar, lebih besar. Kalau kita tanam di sini dia berbunga juga tapi bunga dia kecil lah. Orkid ni sebenarnya tak susah. Kita rasa kalau orkid tu bila kita tengok bunga dia kita takut kan. Kita tengok bunga dia cantik, pokok ni mesti susah tanam, tapi tidak susah lah. Lagipun ada banyak kaedah untuk tanam dia. Kita akan buat klinik nanti. Semasa Putrajaya ini ada 2 klinik yang akan diadakan lah. 2 klinik. Saya sendiri yang akan mengendalikan klinik-klinik tersebut untuk publik lah. Sebab kita nak orang ramai ni jangan takut nak tanam orkid kan. Bagi dia nampak macam senang sikit benda tu, dia akan grow orkids lah. Itu dia tadi sempat kita menemubal beberapa orang juri bagi pertandingan-pertandingan yang dilangsungkan bersama dengan Floria Putrajaya 2014 yang mana bagi peserta-peserta yang memasuki pertandingan ini sudah pun dimaklumkan terlebih awal berkenaan dengan pertandingan-pertandingan tersebut dan pertandingan pokok orkid yang akan memberi penganugerahan antaranya dan juga pengiktirafan kepada pokok-pokok hybrid orkid yang terbaik dengan bentuk warna dan bunga dari genera yang terbaik di Malaysia dan juga rantau Asia. Begitu juga menawarkan piala rebutan Floria Putrajaya Cup bagi pertandingan di Floral Pavilion dan juga menawarkan piala rebutan Floria Putrajaya Garden Cup beserta hadiah wang tunai bagi pemenang pertandingan taman luaran yang dikenali sebagai Prime Award sebelum ini. Jadi antara negara 22 buah negara, 37 peserta antarabangsa yang menyertai Floria Putrajaya pada kali ini adalah seperti Brunei, China, Denmark, France, Germany, Japan, Hong Kong, India, Indonesia, Italy, Kenya, Korea, Netherlands, Philippines, United States of America, Rusia, Singapore, South Africa, Spain, Taiwan, Thailand dan juga Vietnam. Jadi 22 buah negara ini telah menunjukkan bahawasanya penglibatan luar negara ini di Floria Putrajaya menunjukkan bahawasanya Floria Putrajaya ini boleh menjadi setanding seperti mana penganjuran festival bunga dan taman yang dilangsungkan di luar negara. Dan seperti mana juga yang Hani maklumkan sebentar tadi, antara yang tema yang diangkat pada kali ini adalah berdasarkan bunga jenis begonia yang merangkumi lebih 1,500 spesies dan juga kacukan yang meliputi pelbagai habitat dan juga rupa ditanam untuk bunga atau dedaun atau kedua-duanya. Begonia juga ada pelbagai saiz dari tumbuh-tumbuhan kecil kepada tumbuhan setinggi 3 meter dengan batang yang gempal. Begonia yang dinamakan sebenarnya nama seorang ahli botani Perancis dan juga Governor Perancis Kanada iaitu Michael Bagan amat sesuai ditanam di tempat yang kurang mendapat cahaya matahari ataupun ditanam sebagai bunga hiasan dalaman. Jadi bagi kita, terutama sekali yang tinggal di kawasan Pangsapuri, di kawasan tinggi yang tidak mempunyai kawasan, jadi pokok begonia ini pastinya menjadi salah satu daripada pilihan bagi yang anda ingin mempunyai taman sendiri dan bunga sendiri di rumah anda tapi tidak mempunyai kawasan yang bersesuaian untuk menanam bunga-bunga yang memerlukan pencahayaan dan juga perlu dijaga dengan penuh rapi yang tak berapa sesuai sebenarnya untuk Pangsapuri. Jadi di sinilah lokasinya untuk anda mendapatkan segala kelengkapan yang perlu selain mendapatkan begonia dan melihat apa gaganya antara spesies-spesies lain juga yang boleh anda letak dan hias di kawasan rumah anda. Inilah lokasi dan tempatnya untuk anda mendapatkan idea bagaimana untuk menghias kawasan perumahan anda ataupun taman di rumah anda itu sendiri. Dan dianjurkan
buat kali yang ketujuh dan turut mengambil bahagian pada kali ini ialah universiti dan juga sekolah yang mengambil bahagian dalam acara Floria Putrajaya pada kali ini. Jadi ini memberi impak juga kepada generasi muda sebenarnya untuk turut sama mencintai alam flora itu sendiri, di mana flora dan fauna itu merupakan sebahagian daripada hidup kita, dan tanpa generasi muda untuk terus ataupun meneruskan lagi penjagaan dan juga mengindahkan kawasan dan terus menjaga kepersekitaran, dan seperti mana juga sedia maklum tadi oleh Encik Jamal, bagaimana untuk sama-sama kita bergerak kepada Go Green City. Jadi sama-samalah juga kita bekerjasama bagi memastikan alam kita sentiasa terjaga. Dengan adanya flora dan fauna ini bukan sahaja setakat untuk mengindahkan, tapi adalah demi juga untuk persekitaran sihat sejagat. Dan dianjurkan buat kali yang ketujuh Floria Putrajaya ini, mana hasrat PPJ sendiri selaku penganjur untuk mengadakan kerjasama pintar smart partnership dengan lain-lain agensi dan juga syarikat swasta menjadi kenyataan pada tahun ini, dengan sebanyak 31 agensi dan juga badan korporat menyajikan kepelbagaian pengisian dan juga aktiviti sepanjang 9 hari Floria 2014 berlangsung. Bermula pada hari ini, perkongsian pintar ini berfungsi sebagai platform terbaik bagi memberi kesedaran serta pendidikan mengenai pemeliharaan alam semujadi serta untuk mengenali dan menyayangi flora dan alam sekitar kepada pengunjung, terutamanya generasi muda yang akan mempelajari betapa pentingnya pemeliharaan alam semulajadi agar ia kekal bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadi seperti mana anda dapat saksikan di visual pada ketika ini, itulah antara rupa dan keadaan dan juga sekitar kawasan untuk tapak di Presin 4 ini, lokasi yang baru, tapak yang baru bagi ia terus kekal berada di sini bagi tatapan masyarakat dari dalam dan juga luar negara. Floria Putrajaya 2014 akan mempamerkan reka bentuk dari peserta antarabangsa yang terdiri daripada pereka taman, pereka gubahan bunga serta pertubuhan Persatuan Flora Antarabangsa. Dan selain itu mempamerkan reka bentuk taman dalaman dan juga taman luaran. Pelawat juga diberi peluang untuk menikmati kreativiti dan juga kepakaran pereka lanskap tempatan dan antarabangsa melalui lebih daripada 80 rekaan taman luar oleh agensi-agensi kerajaan, badan-badan korporat sektor swasta, persatuan-persatuan, universiti serta sekolah menengah dan juga rendah. Antara kelainan juga yang dibawakan di Floria 2014 ini adalah taman bertema, di mana peserta pameran taman akan diberi tema reka bentuk seperti taman perkahwinan, ada juga taman bandar, taman pereka, taman fantasi, taman futuristik dan juga taman melawat Malaysia. Seperti mana kita sering maklum, tahun ini merupakan tahun melawat Malaysia. Jadi inilah antara yang diadakan di Floria Putrajaya 2014 ini. Selain daripada itu, beberapa taman yang direka khas juga dijangka akan menjadi tarikan istimewa kepada pengunjung, seperti Taman Persahabatan Malaysia-China yang juga akan menjadi komponen tetap Floria Putrajaya mulai tahun ini, dan Taman Tergantung, Taman Kuching, Floria Flavors dan Floria Arts and Craft juga dijangka menjadi santapan bagi pengunjung yang mencari kelainan. Jadi bagi anda yang mempunyai kesempatan untuk datang kemari, boleh dah datang ke Presin 4 Putrajaya. Dan seperti mana pun saban tahun dilangsungkan, di mana bukan saja tempat parkir yang luas diberikan dan disediakan untuk anda para pengunjung, tetapi juga di mana akan ada juga kereta-kereta ataupun kenderaan awam yang dibawa terus ke tapak pameran ini di Presin 4 Putrajaya berdekatan dengan Tasik Putrajaya. Jadi anda boleh datang kemari beramai-ramai untuk melihatnya sendiri secara langsung, kerana dalam keadaan cuaca pada hari ini alhamdulillah nampaknya baik. Anda boleh datang kemari untuk melihatnya sendiri di depan mata anda. Dan jangan lupa untuk diingatkan juga kepada anda semua supaya dalam masa yang sama untuk hadir kemari untuk melihat dan mencuci mata, melihat keindahan alam yang ada di sini. Tetapi tolonglah jaga kebersihan, kerana taman-taman yang ada di sini, pameran yang ada di sini adalah untuk dipelihara untuk selama 9 hari. Dan ada juga taman-taman yang perlu ditinggalkan di sini untuk tujuan kekal bagi tatapan masyarakat sepanjang masa, walaupun selepas Floria Putrajaya yang berlangsung 9 hari ini berakhir. Dan tarikan lain yang akan memeriahkan Floria 2014 ini adalah Bazar Tanaman dan juga Pasar Hortikultur.
yang akan menjual segala keperluan perkebunan dan juga tumbuh-tumbuhan seperti pokok hiasan, pokok ulam-ulaman, ada juga pokok buah-buahan, pokok bunga berpasu, perabot taman, peralatan taman, produk bioteknologi dan juga perkhidmatan lanskap. Jadi inilah antara keutamaan juga bagi para pengunjung yang ingin mendapatkan pokok-pokok dan juga benih-benih yang baru bagi mengindahkan lagi taman anda. Jadi anda boleh datang kemari sebenarnya bagi anda yang yang tak pernah putus-putus untuk berkunjung ke Floria Putrajaya ini adalah peluang yang baru juga kerana pastinya ada banyak perkara-perkara baru yang sentiasa diadakan setiap kali penganjuran Floria. Ini kali yang ke-7, jadi pastinya ada banyak benda yang menarik yang akan ditambah lagi untuk tatapan anda semua. Dan lebih daripada 200 aktiviti harian diadakan sepanjang 9 hari Floria Putrajaya ini berlangsung dan juga aktiviti-aktiviti sampingan yang lain. Dan buat seketika ini, apa kata kita beralih sebentar ke pentas utama untuk kita dengarkan titah ucapan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Putrajaya 2014. Dengan berlangsungnya titah perasmian dan gimik pelancaran itu tadi, maka rasmilah pelancaran Festival Floria Diraja Putrajaya 2014 bertemakan Begonia Pesona Warna. With the blessing of His Majesty Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, the Royal Floria Putrajaya Festival 2014 is now officially launched, carrying the theme Begonia Mesmerizing Colors. Ampun tuanku, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan bin Tengku Mansur untuk menghadap dan mengiringi Sri Paduka Baginda tuanku untuk kembali ke tempat duduk. Ampun tuanku, sudi kiranya Sri Paduka Baginda tuanku berdua serta hadirin dan hadirat sekalian meluangkan masa untuk dihiburkan dengan persembahan adik-adik dari Tadika Smart Reader Worldwide. Persembahan ini mengisahkan bunga-bungaan dan kupu-kupu yang memberi keceriaan dan sinar harapan kepada semua dengan iringan lagu yang disampaikan dalam 7 bahasa. Dipersilakan. Let me be the light, help me to shine, help me to shine.
Jadi itu dia tadi titah ringkas daripada Duka Baginda yang di-Pertuan Agong yang telah pun merasmikan dan juga melancarkan Floria Putrajaya 2014, memberi tanda dan juga isyarat bagi anda untuk hadir beramai-ramai kerana sejak awal pagi tadi sebenarnya orang ramai sudah pun mula berkunjung, tentunya bagi mereka yang sentiasa menantikan ketibaan Floria Putrajaya, dan pada kali ini tiba untuk kali yang ke-7 pada tahun 2014, menyajikan pameran yang menakjubkan di pesisiran Presin 4. Floria Putrajaya dibuka kepada lautan umum mulai hari ini 14 Februari hinggalah 22 Jun 2014 dari pukul 9 pagi hinggalah 10.30 malam Isnin hingga Khamis, dan dari pukul 9 pagi hinggalah pukul 12.30 malam Jumaat hingga Ahad, dengan ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun Hani sebutkan satu persatu tadi, dan juga aktiviti-aktiviti lain. Tapi buat seketika ini, apa kata sama-sama kita berikan tumpuan seketika persembahan yang berada di pentas utama. To shine, let me be fine through rain and shine, through rain and shine, for I am your sunshine, love, the sunshine that's so brilliant, the sunshine that's so radiant, for I am your sunshine, love, for I am your sunshine, love. Sahabatku selamanya, itulah Magis. 微微笑，微微笑，大家开，快大笑，我们永远是朋友，这就是魔法。Sonríe, sonríe. Somos amigos por siempre. Eso es mágico. Egaude, egaude. Waratte, waratte. Watashi tachi ga enitomo de iru koto wa kiseki da. Magic, magic. Magic, 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 magic. Sourions, sourions, rions, rions, car on est amis pour toujours. C'est magique. Muskurana, muskurana, hasana, hasana, कि हम ही दोस्त हमेशा यही जादू. Smile, 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 smile. Laugh, 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 laugh. For we are friends forever. That is magic. 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 Magic.
Itu tadi persembahan yang cukup comel daripada kanak-kanak kita di Tadika Smart Reader Worldwide yang turut ada di sini, anak-anaknya. Jadi anda boleh datang kemari kerana pastinya untuk menghayati keunikan dan juga keindahan flora yang dipamerkan di taman-taman yang berlanskap yang direka menarik, tambah pula dengan lampu berkilauan pada waktu malam. Jadi pastikan anda datang kemari bermula pada hari ini sehinggalah 22 Jun nanti. Jadi sekian saja kita bawakan pada anda dari Presin Park Putrajaya untuk perasmian dan juga pelancaran Floria Putrajaya 2014 oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan kita berakhir di sini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, dan jangan lupa hadir dan datang beramai-ramai di Floria Putrajaya 2014. Dan untuk makluman juga pada anda, sekali lagi kita ingatkan di mana 9 pagi hingga 10.30 malam Isnin hingga Khamis, dan dari pukul 9 pagi hingga 12.30 malam Jumaat hingga Ahad, mana akan kita bawakan kepada anda di mana di sini Flora Putrajaya dibuka kepada anda terus pada waktu-waktu yang telah pun Hani sebutkan sebentar tadi. Dan untuk makluman, sebentar nanti Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan berangkat mencemaduli untuk melawat pameran-pameran dan juga taman-taman lanskap yang ada di sini, termasuklah Taman Diraja yang Hani berada pada ketika ini. Jadi sekian saja sebenarnya kami bawakan kepada anda langsung dari Presin 4 Putrajaya yang mana pada waktu ini pastinya telah pun dibuka untuk kunjungan orang ramai bagi anda yang ingin datang kemari. Ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik dan juga aktiviti harian, antaranya seperti demonstrasi gubahan bunga, kita juga ada bengkel berkebun, acara hiburan, pertandingan fotografi, pertandingan cair, pertunjukan fashion serta seni dan craft. Dan bagi anda yang sukakan fotografi, adanya pertandingan fotografi dan macam-macam lagi. Jadi kini tiba masanya untuk saya mengucapkan selamat tinggal. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Jangan lupa datang ke Floria Putrajaya 2014.